Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Membesar di Malaysia, lahir di Malaysia, sekolah di Malaysia tapi tak boleh berbahasa Melayu. Lahir, hidup dan belajar di Malaysia tapi tidak fasih untuk cakap dalam bahasa Melayu. Kenyataan sebegini bagi aku memang sangat memalukanlah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempertahan kaki tangan Jabatan Immigration yang mempersoalkan tindakan individu tidak fasih bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman ya untuk melihat beberapa cuplikan video. Kita tahu di mana permasalahan bahasa di Malaysia yang belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri yaitu Malaysia masih banyak memunculkan cuitan-cuitan dari orang Malaysia sendiri. Dan salah satunya kita akan lihat di beberapa video ini. Ada orang Malaysia yang malu karena banyak warga Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu. Dan juga ada seorang menteri di Malaysia yang sadar kalaupun keadaan bahasa Melayu di Malaysia tidak seperti yang diharapkan. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Satu post di dalam media sosial katanya dia dah 2 dekad lahir, hidup dan belajar di Malaysia tapi tidak fasih untuk cakap dalam bahasa Melayu. Kenyataan sebegini bagi aku memang sangat memalukanlah. Tengok yang pekerja asing kan, dia dah 3 tahun bekerja kat dalam negara kita pun dah boleh cakap bahasa Melayu asas dah. Korang yang dah 2 dekad belajar kat dalam Malaysia tapi masih tidak mahir untuk cakap bahasa Melayu, kan? Apa perangai sebenarnya kau kan? Kau tak rasa bangga ke untuk menjadi rakyat Malaysia? Tak rasa bangga ke? Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis. Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta belaka. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati. Tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Membesar di Malaysia, lahir di Malaysia, sekolah di Malaysia tapi tak boleh berbahasa Melayu. Kau tengok ni. Settle. Apa korang rasa? Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Kalau tak boleh bertutur dalam bahasa Melayu, maknanya dia tak bergaul dengan semua kaum yang ada kat Malaysia ni. Tak bergaul dengan orang India, tak bergaul dengan orang Melayu. Apa nak jadi? Bayangkan kalau duduk dekat negara China 20 tahun, tak boleh cakap bahasa Cina. Apa tindakan kerajaan? Tak boleh duduk di negara Rusia, tak boleh bertutur bahasa Rusia. Duduk dah 20 tahun, membesar di sana, lahir di sana. Korang rasa apa tindakan kerajaan diorang? Jangan berbangga sangat jadi rakyat Malaysia tapi tak boleh bertutur bahasa Melayu. Hormati sesama kaum, raikan perbezaan pendapat, raikan perbezaan
bangsa, agama dan negara, tapi bahasa Melayu wajib boleh. Sebab bahasa Melayu termasuk dalam perlembagaan negara kita sebagai bahasa kebangsaan. Ingat, apa korang rasa? Cuba komen kat bawah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mempertahan kaki tangan Jabatan Imigresen yang mempersoalkan tindakan individu tidak fasih bahasa Melayu ketika ingin memperbaharui pasport di UTC Johor baru-baru ini. Beliau berkata, sebelum ini semasa Kementerian Dalam Negeri KDN membuat kajian warga negara, pihaknya mendapati syarat kuasai bahasa itu juga menjadi syarat kewarganegaraan bagi beberapa negara termaju dunia. Syarat menguasai bahasa tu juga menjadi syarat bagi beberapa buah negara termuka, negara-negara maju di dunia. Dia tu letak lah. Singapura, UK, dia wajib. Kau tak boleh faham bahasa tempatan ni, maknanya kau tak layak mohon warga negara. Macam tu lah. Dia punya tu. Peri pentingnya. Lebih lagi kita lah. Ya, terpahat dalam perlembagaan negara kita, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Bahasa lain bebas dipelajari dan digunakan. Jadi basisnya kat situ. Jadi saya tengok perkara yang kita tak boleh kompromi. Ialah kalau ianya merupakan keutamaan bahasa Melayu, kita belajar bahasa Melayu. Kewajipan seseorang warga untuk menguasai bahasa Melayu, kewajipan itu tak boleh kita kompromi. Jadi memudahkan urusan. Katanya kewajipan untuk menguasai bahasa Melayu tidak boleh dikompromi bagi mengelakkan timbul syak wasangka sekiranya berlaku sesuatu insiden. Banyak kes yang kita jumpa bukan saja soal bahasa, kadang rupa pun kemudian kita start dan kita selidik, rupanya betul hal yang berlaku. Saya tengok ya, warna gambaran tak, wajah anak tu tak memberi gambaran sebenar bahawa parent yang bersama dengan dia tu mungkin daripada satu keluarga. Dan memanglah Jabatan Imigresen akan sekat di pintu masuk. Dan bila kita teliti balik, walaupun anak tu dah umur 15-16 tahun, bila kita teliti balik, kita semak dengan Jabatan Pendaftaran, ternyata anak itu dapat MyKad menggunakan dokumen palsu. Itu berlaku. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena sambutan setahun dan Perhimpunan Bulanan KDN di Putrajaya semalam. Baru-baru ini tular di media sosial, seorang wanita berkongsi pengalaman memperbaharui pasport bersama anaknya dan mendakwa diherdik seorang kaki tangan lelaki di Pejabat Imigresen kerana tidak fasih berbahasa Melayu ketika mahu memperbaharui pasport anak perempuannya. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok kan. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Kenapa ramai yang bukan Melayu ni tidak berapa pandai atau tidak berapa fasih bahasa Melayu? Kan seringkali isu ni menjadi topik hangat bualan di ruang media sosial. Bahkan seringkali yang tidak pandai berbahasa Melayu ni dicaci maki dan dikutuk. Kemudian diperbandingkan dengan misalnya ni orang Thai. Kenapa semua orang Thai berbahasa Thai sahaja, fasih dalam bahasa Thai? Adakah orang Korea yang tak pandai bahasa Korea?
Jadi hari ini saya nak kupaskan isu ini, iaitu kenapa yang bukan Melayu tidak fasih bahasa Melayu. Jom. Apa yang saya nak kupaskan pada hari ini sebenarnya agak rumit ya. Benda ni bukan alasan tapi adalah sebab-sebab yang saya rasa munasabah. Tapi minta sabarlah sebab dia banyak lapisan ni. Okey. Pertama sekali, saya berbangsa Cina, rakyat Malaysia. Fasih ke tak fasih? Terpulang kepada pandangan saudara-saudari. Okay. Tapi saya ini sebenarnya ada advantage sedikit sebab saya pun ada darah Melayu, ada darah Siam. Jadi kedua-dua bahasa ni pun saya agak okey lah bila masa bertutur dan berbual. Okay? Tapi balik pada soalan, kenapa orang bukan Melayu kebanyakan tidak fasih bahasa Melayu ni? Pertama sekali, negara Malaysia ni adalah sesuatu negara yang sangat unik kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran. Sebab Malaysia ni ditubuhkan berlandaskan keterangkuman ataupun inclusivity, ataupun negara yang majmuk yang merangkumi pelbagai etnik dan budaya dan bahasa masing-masing. Okay, ini menjadi suatu situasi yang sangat unik ya semasa negara ini ditubuhkan. Okay. Jadi kalau dibandingkan dengan negara jiran Indonesia ataupun Thailand, mereka ditubuhkan berlandaskan prinsip nasionalisme, iaitu satu bahasa, satu budaya, satu jiwa lain. Jadi dari mula sejak negara ini ditubuhkan, asas dan dasar dah berbeza daripada negara yang lain. Dan mendatangkanlah kesan yang agak baik dan agak buruk sekaligus. Okay? Oleh demikian, parti-parti politik juga ditubuhkan berpaksi kaum masing-masing. Okay? Maka mulalah persaingan hak masing-masing dan sentimen perkauman diapi-apikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga perasaan nasionalisme semakin pudar di antara kaum yang bukan Melayu. Di mana ahli politik UMNO dan Perikatan Nasional? Kenapa tak ada yang pertahankan Menteri Dalam Negeri berkenaan isu bahasa Melayu ni? Bukankah apa yang diperkatakan beliau ini turut merupakan perjuangan kalian selama ini yang kononnya ini mempertahankan kepentingan Melayu sebagai identiti negara? Cuba tengok betapa teruknya Menteri Dalam Negeri kita ni dihentam dengan macam-macam kecaman oleh mereka yang tak ada jiwa Malaysia. Tapi kenapa tak ada seorang pun ahli politik Melayu bangkit pertahankan beliau? Adakah anda nak mengatakan ini hanyalah sandiwara kerajaan atau sebab dia datang dari parti lain jadi tak perlu sibuk? Di mana sastrawan negara? Kenapa tidak bersuara mempertahankan beliau? Kalaulah yang mengecam menteri ini adalah dalam kalangan warga asing, tak apalah, kita faham. Ini malangnya yang mengecam beliau ni oleh mereka yang mempunyai kad pengenalan dan pasport Malaysia. Di mana jiwa Malaysia kita? Saya cabar mana-mana ahli politik kerajaan dan pembangkang supaya bersuara memuji kenyataan Menteri Dalam Negeri ini dan mengecam pihak yang menentangnya. Buktikan yang anda semua sanggup berkompromi demi kepentingan negara. Kongsikan video ini seluasnya. Oke teman-teman, demikian beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan permasalahan bahasa Melayu di Malaysia. Ternyata sampai saat ini masih banyak cuitan-cuitan dari orang Malaysia yang mengkritik kondisi bagaimana keadaan ataupun kondisi masyarakat Malaysia yang terkesan mengabaikan bahasa Melayu. Hal ini terbukti seperti yang kita lihat bagaimana cuitan-cuitan dari beberapa masyarakat ataupun orang-orang Malaysia. Dan kini seorang menteri pun sampai turun tangan untuk bisa mengatasi permasalahan bahasa, baik itu yang dipergunakan oleh masyarakat Malaysia sendiri ataupun oleh warga asing ataupun non-Melayu yang mungkin tidak bisa berbahasa Melayu ataupun ada permasalahan dengan bahasa Melayu. Yang jelas permasalahan bahasa di Malaysia ini bisa jadi diawali dari bagaimana pembentukan negara Malaysia sendiri. Karena kita tahu Malaysia itu terbentuk dari kesepakatan beberapa kaum di sana, yaitu Melayu, India, juga Cina. Dan setiap kaum ini sama-sama menuntut hak mereka untuk bisa mempertahankan bahasa nenek moyang mereka, untuk bisa mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing dan sebagainya. Dan juga asas dari pembentukan Malaysia sendiri kita tahu bukanlah seperti Indonesia yang berasaskan asimilasi ataupun pembauran
dari semua kaum yang ada di Indonesia. Berbeda di Malaysia yang berasaskan integrasi. Dan inilah kenyataan yang terjadi di Malaysia. Sampai hari ini ternyata cuitan-cuitan yang datang dari orang Malaysia yang berkaitan dengan permasalahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di sana. Oke teman-teman, demikian beberapa cuplikan video yang menarik. Teman-teman mau berkomentar, silakan kalaupun mau berkomentar. Dan terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.